Mic check 1 2 1 2. Hello, my name is Juan Budiman and this is Pot Bola. Assalamualaikum, nama saya Farhan Haif. Assalamualaikum, nama saya Juan Budiman. Assalamualaikum, saya Amin. This is Pot Bola, where guys talk about football. Hari ni aku nak cerita pasal Sumare Saga. Bukan Proton Saga, tapi ni Sumare Saga. SS jugalah Yes. The full name is Muhammadu Sumare. Man, explain more about Sumare. Okey, Sumare, pemain naturalisasi pertama yang tak ada pertalian darah ataupun apa-apa dengan Malaysia. Lahir 20 September 1994. Yep. Sekarang berusia dah kira 26 tahun lah. Lahir di Gambia dan berpindah ke Malaysia tahun pada masa dia umur 12 tahun. Bersama dengan keluarga dia lah, atau urusan kerja dan sebagainya. Dan pada tahun 2018 dia mendapat kerakyatan dan buat first debut untuk Harimau Malaya. Masa tu perlawanan di Sri Lanka. Dan bila dia masuk tu dia dapat jaringkan gol pula kan. Jadi memang suatu yang baik lah Sumare ni dapat bermain untuk Harimau Malaya. Selain daripada tu, Sumare ni sebenarnya dah lama dekat liga kita pun. Daripada 2013 lagi dia dah mula main. Tapi masa tu dia bermain sebagai pemain import lah. Bermula dengan PDRM. 2013 saing-saing dengan Ali Ashfaq. Masa tu coach adalah Dollah Saleh. Dan dia ni sebenarnya kekal dengan Dollah Saleh daripada 2013 sampailah baru-baru ni lah dekat Pahang. Jadi daripada PDRM 2 tahun, lepas tu ke Perlis, lepas tu ke Pahang balik. Sekarang ni dengarnya macam nak ke Liga Thailand kan. Jadi inilah banyak benda lagi ni kita nak cerita ni. So dia macam memang setia lah dengan Dollah Saleh kan. Dia setia dengan Dollah Saleh. Tak tahulah kalau Dollah Saleh pun nak pergi Polistero kita tak tahulah kan. Tapi ramai sangat orang cakap pasal Sumare ni. Berpanjangan, dia bersambung-sambung-sambung. So what is actually happen, Juan? Ya, Sumare ni apabila Liga Malaysia baru nak bermula semula selepas COVID-19. Selepas COVID-19 ni, dia pada perlawanan pertama tu lawan JDT di Kuantan, Sumare dilaporkan hilang daripada kem Pahang. Magic. Sebulan tak ada. Selama sebulan sudah tidak training kan. Dia tak injured tetapi menghilangkan diri. So kecoh lah sekejap bila nak lawan JDT lagi 3-4 hari ni, tiba-tiba kau boleh hilang pula. Lepas tu bila gali dah keluar pula cerita macam-macam. Cerita pula lah Pahang punya pengurus cakap Sumare dah tak ada rasa nak main bola lagi dengan Pahang kan? Macam gitu. Lepas tu pula lah kena hentam pula dengan netizen, dengan legend-legend bola sepak Malaysia yang kata Sumare ni tak kenang budi. That term tu. Sumare ni tak kenang budi, kita dah tolong kau dapat kerakyatan, belasah kau punya kan. Tapi pada masa itu Sumare masih menyembunyikan diri kan. Dia rasa-rasa Pahang ni dah lama dengan dia pun terhutang budi, jadi dia ambil langkah berdiam diri kan. So dia kata nanti satu hari nanti saya akan bagi tahulah, saya akan buat kenyataan kan. Tiba-tiba je muncul Polistero. Keluar pula cerita Polistero. So dia sebenarnya sudah aktivekan klausa 8.7 di dalam kontrak dia yang mengatakan sekiranya seorang pemain itu tidak dibayar gaji selama lebih daripada 1 bulan. Maknanya dia boleh activate klausa tu dan dia boleh batalkan kontrak dia. Maknanya pelanggaran kontrak lah. Dia batalkan kontrak. Maknanya majikan dalam kes ini Pahang FA tak bayar dia gaji.
selama lebih daripada 1 bulan. Lebih daripada 1 bulan tu macam apa? 2 bulan lah. So maknanya dia sudah terbatal. Maknanya dia boleh sebagai seorang pemain sekarang ni sudah boleh jadi sebagai seorang ejen bebas dan boleh pergi ke mana-mana. Boleh pergi ke mana-mana. Dalam kes ini Polistero telah bagi dia kontrak dan dia dah agree untuk menyertai Polistero. So bila kau cakap pasal klausa 8.7 ni kan, kau boleh explain more tak pasal klausa 8.7 ni? Dia macam contoh, aku sambung sikit Aku kadang-kadang tak faham bila kalau kata pemain cakap pasal klausa 8.7. And then bila kau main klausa-klausa ni, dia supposed to be lawyer interrupt tau. Kau faham tak maksud aku? Maksudnya itulah aku nak kau explain lah ni. Ya tu, aku pun sebenarnya bukanlah lawyer. Kan, tapi kalau masalah ni dia panggil pub lawyers. Kerana dia akan pergi pub kan, apa tu dia sembang lah macam dia ni lawyer kan. So macam kita pun sama juga kan. Kita ni lawyer kedai kopi lah. Kita panggil lah. Bukanlah lawyer yang betul-betul diiktiraf. Diiktiraf kan, tapi kita sembang je. Okay, anyway, kalau bercerita tentang klausa 8.7 ni bukan benda baru. Dia sama juga dengan kes yang melibatkan seorang lagi pemain JDT iaitu Shazwan Andik pada tahun 2019, tahun lepas kan. Dia berada di Kuala Lumpur, dia pun sama juga, dia aktifkan klausa 8.7 ni kerana majikan dia ketika itu KLFA tak bayar dia gaji. Jadi dia aktifkan klausa tu dan dia terus join JDT tanpa perlu bayar KLFA apa-apa pun. 1 sen pun dia tak ada hutang apa-apa. Okay? So setiap kontrak ni dalam kontrak lah. Kalau kontrak majikan kelab bola sepak dia nak ambil seorang pemain itu bermain untuk dia kena ada kontrak. Okay? Jadi kontrak ni termasuk segala jenis klausa-klausa. Gaji berapa kan? Berapa bayar sebulan, berapa allowance, macam mana bonus kan, semuanya terkandung dalam tu. Masalahnya ini PNC dia sulit. Maknanya kita tak tahu detail dia. Tetapi dipahamkan FAM ada satu template. Contoh kontrak yang dibagi kepada semua affiliate ataupun rakan-rakan dia standard untuk semua. Standardize untuk semua. Cuma detail dalam tu boleh ditukar lah kalau ada yang nak tambah. Betul. Tetapi dokumen induk dia kita boleh refer kepada FIFA punya law. FIFA law pun ada juga dipanggil Regulation of Status and Transfer of Players yang terbaru pada Ogos 2020. Okay, ini untuk kesemua perpindahan antarabangsa. Dan FAM aku rasa dia memang adopt lah, dia memang ambil klausa-klausa daripada FIFA RSTP ni, cumanya ada sedikit perubahan, olahan mengikut kita rasa kesesuaian masing-masing. Okay? So sama juga dalam FIFA RSTP ni ada artikel 14 BIS tertulis di situ sekiranya pemain tidak dibayar gaji selama 2 bulan, pemain itu boleh aktifkan pembatalan dia punya kontrak. Pembatalan kontrak. Dia sama ada dia tidak dibayar 2 bulan atau lebih ataupun sekiranya gaji itu tidak dibayar penuh. Kan? Dia 20,000 ataupun dia short 2,000, 10 kali. Jika amount itu sudah lebih daripada bersamaan dengan 1 bulan atau 2 bulan pun activate. Dia boleh jadi sebagai satu asas, satu basis untuk dia terminatekan kontrak. Okay. So Sumare sign for Polistero kan? So is that allowed? Maksudnya dia dikira sah ke atau macam mana? Dia sekarang ni sebab ongoing sekarang ni dia masih ongoing lagi tau kes ni. Kalau ikut sekarang ni dah settle. Okay. Dia sebenarnya masalah dia lebih kepada ITC saja. ITC. Sebab Sumare claim dia dah bebas. Okay. Maknanya dia tak terikat lagi dengan Pahang, dia ejen bebas, dia boleh pergi ke mana-mana pasukan. Right. Jadi Polistero apa yang dia buat, dia approach FAM untuk dapatkan ITC sebab Sumare ni dah kira pemain tempatan. Jadi dia punya ITC kena datang daripada through FAM. Tapi FAM pada asalnya dia tolak lah. Sebab Pahang macam cakap dia ada bukti dan sebagainya. Sumare ni masih lagi pemain diorang dan sebagainya. Tapi diorang telah pergi ke FIFA dan FIFA telah mengeluarkan satu temporary ITC. Jadi bila ada ITC, maknanya dia dah boleh berpindah.
dia dah ada international transfer certificate. Jadi sekarang ni untuk dia bermain dekat Polistero ni ikut prosedur yang tu tak ada apa masalah. Cuma yang latest ni kita tahu sekarang ni preparation lah bila dia nak ke sana, sebab dia perlu dapatkan kebenaran untuk travel dan sebagainya dengan keadaan COVID sekarang ni kan. Jadi lepas daripada tu mungkin dalam jangka masa terdekat ni dia akan ke Thailand lah. Tapi this is just random question lah Main Kenapa orang relate dengan JDT? Tu masalahnya sekarang ni rumours pada asalnya hari tu orang semua cakap Sumari ni pergi JDT. Sebab mungkin orang nampak kes Azwan Andik dulu. Okay. Mungkin orang ambil consideration satu dekat situ lah. Dan yang kedua ni memang kita tahu JDT ni memang tempat bila pemain Harimau Malaya ni memang kumpul dia kandang dia punya kandang. Dia akan berakhir dekat JDT lah kan. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita pun dengan JDT, Sapawi pun nak pergi ke Portugal kan. So Mari dan Sapawi ni dua-dua main posisi sama. So orang konsulat macam tu je lah. Kita ada bercerita tentang jika sekiranya Safawi pergi ke Portugal, siapa nak ganti tempat dia kan. Kita pernah ada persoalan tu. Jadi memang kalau ikut yang ada, yang the best yang kita ada dalam Malaysia ni mungkin Sumari lah. Dekat situ. So the replacement automatically replace lah. Kalau kata okay, bila orang relate dengan JDT pula, okay, if let's say aku ada satu banyak sekarang aku baca ni persinggahan Polistero baru dia pergi ke JDT. So is this a setup ataupun it's just rumours nak hantar mana-mana pihak? Sekarang ni kita tak tahu kontrak dia dengan Polistero tu macam mana. In the details itself kan. Adakah dia hanya kontrak beberapa bulan, tapi rasanya biasanya paling tak pun setahun, satu season kan. Jadi kita tak boleh nak cakap Sumari ni akan hanya bermain berapa lama kat sana, lepas tu dia akan kembali ke sini, ataupun sebenarnya memang dia akan terus kekal kat Liga Thailand ataupun keluar lepas daripada ni kan. Nobody knows. Yang mungkin yang tahu Sumari dan dia punya management ke apa ke yang ada perancangan untuk Sumari ni macam mana. Okay, aku go back to apa yang Sumari, sebab between all this happen kan, Pahang sangat-sangat senyap tau masa mula-mula tu. So aku just nak tahu Sumari dah, orang kata macam ni dia macam kita kalau bekerja kita tender resign kan. So adakah Sumari masa mula-mula tu dia tender resign awal ataupun macam mana Johan? Sumari melalui kenyataan daripada FAM tertulis di situ dia telah hantar notis pada 4 hari bulan Ogos. Itu kan? Dekat PBNP. Dia bagi notis kepada majikan dia ketika itu PBNP. Dia cakap saya tak nak lagi bekerja dengan Pahang tak bayar gaji saya ataupun saya ada masalah dengan Pahang, saya nak batalkan kontrak saya. So ini 4 Ogos. Kalau ikut FIFA punya regulation, dia kena bagi notis bertulis 15 hari. 15 hari. Jadi 4 hari bulan Ogos, 28 hari bulan Ogos tu dah lama dah. Lebih daripada 15 hari kan. So by regulation, kalau betul dia ikut FIFA, dia dah by right dia dah memang ejen bebas. Kan. So persoalannya sekarang ini Pahang masih tak puas hati lagi. Kan. Pahang keluar kenyataan dia kata artikel 87 ni tak sah. Kan. Sumari tak ikut dia punya kontrak. Kan. Padahal Sumari ni dia dah cakap dah dia ada masalah kan. Dan Pahang pula dia melalui kenyataan dia, 2-3 kenyataan dia agak tidak konsisten. Ada kenyataan cakap dia tak ada masalah kewangan. Ada kenyataan cakap kenapa Sumari tak berbincang dulu kan. Kenapa Sumari tak ikut kawan-kawan dia yang negeri-negeri lain, pasukan-pasukan lain yang boleh settle dibayar gaji tapi boleh kekal. Masih lagi setia. Bermain demi lencana di dada. Demi lencana kan. Bila benda macam ini kan, dia nak ambil pula contoh macam itu. So fishy di situ. Kenyataan itu flip-flop kan. Dia tak betul. So itu yang dia bawa kes ini kepada FAM. Dia sebenarnya bila dah activate klausa 8.7 tu, maknanya bila dia dah langgar,
Sumare dah activate, dia sebenarnya bukannya Pahang untuk say no ke apa yes, ke. Yeah, betul. Kalau dalam tempoh, mungkinlah dalam tempoh 15 hari tu, mungkin itulah peluang sebenarnya untuk settlekan masalah, untuk berbincang. Tapi dia quiet. Benda tu tak diselesaikan, dah jadi besar, dan alih-alih Sumare dah berpindah, sekarang ni diorang nak cuba counter. Jadi nampak kat situ mungkinlah Pahang tak jangka Sumare akan ambil tindakan ni kot. Yes, aku nak pergi kat situ sebenarnya. Okay, before we go to for our break lah kan. Pada korang lah sebagai seorang player, do you need to make it public? Kau dapat tangkap tak apa yang aku nak sampaikan? Maksudnya kau tak dapat gaji, kau kena senyap. Tapi untuk majikan sedar, kau kena voice out in Soxmax. Kau macam tu. Kalau aku sebenarnya tak perlu. Okay. Sebenarnya apa yang kita perlu, kita lakukan ikut prosedur. Okay. Prosedur cakap kita kena bagi tahu majikan dengan notis 15 hari. Dia ikut prosedur dah cukup dah. Tak ada apa masalah lagi dah. Benda ni tak perlu kecoh pun, dan apa yang Sumare buat rasanya betul lah. Dia pun senyap. Cuma yang jadi kecoh bila dah sampai media. Bila dah sampai Twitter, bila dah sampai Facebook, kecoh. Tapi betul juga apa yang Amin cakap tu. Semuanya terkandung kepada kontrak. Sekarang ni kita hanya berbincang dengan apa maklumat yang kita ada. Kita tak ada kontrak itu. Betul. Kita tak ada kopi kontrak. Kita cuma ada sedikit tangkap layar, screenshot saja kan. Tapi itu tak menceritakan semua benda kan. Betul. Sebab dalam kes Sumare dengan PBNP, Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang ni ada 2 kes. Satu, dia tidak turun berlatih selama 1 bulan. Itu satu kesalahan kan. Mengikut kontrak dia, ikut Pahang lah, dia nak denda ke, dia nak apa ke. Satu lagi, Sumare aktifkan klausa 8.7. So ada 2 kes yang berbeza di sini kan. So selagi kita tak nampak hitam dan putih atau detail kontrak itu, kita hanya boleh speculate saja. Dan kita hanya boleh buat reference daripada FIFA punya rules and regulation yang tak adalah jauh beza sangat pun sebenarnya. Jadi kena pergi semula kepada Sumare dengan Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang kan. 2 parti ni saja yang boleh ceritakan benda yang betul. Dan apabila dua-dua ni duduk semeja dengan FM buat investigation, baru kita boleh tahu siapa salah. Right. Okay. Lawyer kedai kopi. So anyway, dia transfer ni kalau daripada kelab domestik kepada satu kelab domestik yang lain, masih lagi di bawah undang-undang FM. Okay. So sekarang ni masalahnya FM dia tak kongsi